bagaimanakah kerajaan dapat mengawal eksploitasi pengguna melalui undang-undang dan peraturan? Okey, ini kita flashback balik. Kita ingat balik masa mula-mula kita belajar bab 1 tingkatan 5, okey, mengenai peranan kerajaan. Okey, so kerajaan ni dia dapat mengawal eksploitasi pengguna melalui beberapa cara. Okey, kalau korang tengok balik dekat buku teks, ada 3 cara sebenarnya. Ada 3 cara macam mana kerajaan ni dia nak kawal pengeluar ni supaya tidak menindas pengguna. Okey, sebab pengeluar ni dia boleh meninggalkan kesan yang buruk lah. Okey, kalau kita tengok 2 kesan buruk tu, pengeluar tu dia mungkin mengeksploitasi pengguna. Eksploitasi pengguna ni maksudnya dia take advantage lah. Take advantage on user terhadap pengguna. Dan dia juga boleh menimbulkan kesan externality negatif. So, ada 3 cara macam mana kerajaan nak pastikan yang pengeluar ni dia tak mengeksploitasi pengguna dan juga tidak menimbulkan kesan externality negatif. Apa cara dia? Okey, cara dia adalah melalui undang-undang dan peraturan, and then melalui subsidi dan juga melalui cukai. Okey, kalau kita tengok dekat sini, ada beberapa pilihan lah. Okey, yang pertama, menaikkan peruntukan subsidi. Dekat dalam soalan ni dia dah bagi tahu salah satu cara yang kerajaan guna untuk mengawal tindakan pengeluar mengeksploitasi pengguna. Okey, iaitu undang-undang dan peraturan. So, kita tak payah tengok dah subsidi, tak payah tengok cukai. Kita tengok undang-undang dan peraturan sahaja. Okey, and then undang-undang dan peraturan ni dia akan mengawal pengeluar dalam 2 cara tau. Okey, dia kawal pengeluar dalam mengeksploitasi pengguna ataupun dia kawal pengeluar daripada menimbulkan kesan luaran negatif ataupun dalam menimbulkan kesan externality negatif. Okey, so sekarang ni kita fokus kepada tindakan kerajaan yang dapat mengawal pengeluar ni daripada mengeksploitasi pengguna bawah undang-undang dan peraturan. Okey, kalau kita tengok dekat dalam buku teks, apa cara kerajaan kawal pengeluar daripada mengeksploitasi penggunanya melalui undang-undang dan peraturan? Okey, apa cara dia? Okey, cara dia adalah menetapkan barang-barang kawalan, lepas tu melaksanakan dasar harga maksimum, dasar harga minimum, kota, lepas tu kena ada cop sirim kan. Tu contoh-contoh lah. Ada cop sirim, ada logo halal. Tu adalah tindakan kerajaan dari segi undang-undang dan peraturan. Okey, macam mana kerajaan ni nak kawal pengeluar supaya tidak mengeksploitasi pengguna. Okey, so dekat sini kalau kerajaan menaikkan peruntukan subsidi, subsidi ni tak ada kena-mengena. Subsidi ni tindakan kerajaan yang lain. Kan saya bagi tahu tadi ada 3 cara. Kan ada 3 cara macam mana kerajaan nak kawal, kan, melalui undang-undang dan peraturan, cukai, subsidi. Sekarang ni cukai dengan subsidi ni tak payah tengok. Kita tengok dekat undang-undang dan peraturan sahaja. Okey. Yang kedua, menetapkan harga barang kawalan. Tadi saya dah tunjukkan barang-barang kawalan kan. Barang-barang kawalan ni terdiri daripada barang-barang keperluan. Contohnya macam beras, telur, gula, tepung, contoh kan. Benda-benda yang basic ni semua orang perlukan. Contoh kalau kerajaan tak kawal harga barang-barang ni, kesianlah dekat orang-orang miskin kan. Diorang tak boleh beli barang dengan harga yang mahal. So kerajaan kena kawal menggunakan dasar harga maksimum contohnya kan. Yang tu betul. Kalau kita tengok nombor 3, menguatkuasakan akta pencatutan. Yes, okey. Kalau kita tengok dekat dalam buku teks, ada akta tau mengenai undang-undang dan peraturan ni. Ada 2 akta yang terlibat, contohnya akta kawalan harga dan akta pencatutan. Contohnya kan. Yes, itu betul. Dan yang keempat, meningkatkan kadar cukai. Cukai ni pun saya dah bagi tahu dah. Cukai ni adalah tindakan kerajaan yang lain. Dia bukan bawah undang-undang dan peraturan. So jawapan dia 2 dan 3, C.